Okey, okey, terima kasih menjadi moderator bidang terjun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita pada malam ini akan membicarakan satu topik yang agak unik lah, mengenai sains kewangan Islam, apa jadi dengan nilai manusiawi. Jadi kalau dalam bahasa Inggerisnya, Science of Islamic Finance and what happened to the humanistic value. Jadi apa yang saya akan bincangkan ialah untuk melihat sama ada sistem kewangan Islam ini ada ke built-in dalamnya perkara yang berkait dengan manusiawi ataupun perlu diperkenalkan di dalam sistem kewangan itu. So itu tajuknya yang saya akan bentangkan pada malam ini. Jadi pertama kita lihat bahawa kita sebagai orang Islam, apa saja yang kita ingin buat, kita perlu mengikut hierarki ini. Perkara yang pertama ialah kita tengok sama ada perkara tersebut dibincangkan dalam Al-Quran ataupun tidak. Kalau dibincang Al-Quran, maka kita tak ada pilihan selain daripada mengambil cara dan kaedah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalaulah katakanlah kita masih dapati ada persoalan-persoalan yang perlu kita cari penyelesaiannya, tetapi bila kita baca Al-Quran, kita tengok ada lagi yang kita tak faham. Jadi step yang kedua ialah kita pergi tengok pada sunnah. Dan daripada sunnah, kalaulah lagi sekali kita dapati tidak ada apa yang faham, maka kita pergi kepada ijma'. Ijma' ni ialah apabila beberapa orang ulama membincangkan perkara yang sama juga. Jadi kecualilah perkara tersebut tak pernah ada, maka kita boleh pula tengok kepada kias, iaitu kita merujuk kepada sesuatu perkara yang mungkin hampir sama, cuma tidaklah totally sama. Tetapi kalau kita tengok tak ada juga, maka tahap yang berikutnya lah ijtihad. Maknanya kita memikirkan berdasarkan kepada ilmu agama yang kita ada, berdasarkan Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ini untuk memberi satu pandangan. Dan dalam kes Islamic Finance ni yang sebenarnya ianya adalah sesuatu yang memang ada sedikit-sedikit disebut dalam Quran, ada sedikit-sedikit disebut di Sunnah, ada sedikit-sedikit disebut dalam Ijma', ada sedikit-sedikit disebut dalam Qiyas, tetapi kebanyakannya perlu ijtihad. Yang ini yang berat yang kita, kerana banyak perkara yang kalau kita nak bincangkan dalam Islamic Finance pada dekad ini, kita tak jumpa di tempat lain. Ataupun kalau kita jumpa pun, kesnya tak sama. Kesnya tak sama. Jadi walaupun Al-Quran tu sebenarnya kita ketahui ada 114 chapter, ada 6,235 ayat, ada 140 verses berkaitan dengan ibadat, mengenai munakahat, mengenai lain-lain, undang-undang dan lain-lain lagi. Banyak. Tetapi masih kita dapati walaupun ianya lengkap, bila kita nak memahaminya dari sudut nak melaksanakannya, kita kena pergi kepada sunnah kadang-kadang. Dan kalau perlu, kalaulah masih lagi tak cukup, kita bina ijma' dan seterusnya turun-turun. Dan as-sunnah selalunya bila kita cakap mengenai as-sunnah ni, ianya apa yang disebut ataupun yang ditulis dalam 6 buku yang kita boleh terima. Seluruh dunia akan menerima 6 buku itu, dipanggil sebagai buku sitah. Sitah, ada 6. Jadi daripada 6 buku ini, kita akan lihat apakah dia ucapan-ucapan Rasulullah, apakah dia action ataupun tindakan-tindakan Rasulullah, dan apakah ada ciri-ciri Rasulullah itu sendiri. Bila yang Rasulullah diam sebagai menunjukkan dia membenarkan,
dan bila tidak. Dan perkara-perkara ini perlu kita faham ya, untuk apabila kita nak membaca untuk menggunakan sunnah ya, sebagai guide kita. Jadi ini adalah buku sitah tersebut ya, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain lagi lah. Ada 6 ya, dalam itu. Dan ini boleh kita lihat ya, dalam rujukan ini kita ada Imam Bukhari dekat Bukhara, Imam Muslim ya dekat Nasa', dan juga begitu Nasa'i pun dekat situ, Ibnu Majah, Imam Abu Dawud ya. Tapi perhatikan ya, interestingnya ya, kesemua imam-imam hadis ini ya, duduk di luar daripada Jazirah Arabia ya. Jadi mereka ni semua orang luar daripada Arabia. Jadi itulah ya, hadis-hadis ni biasanya dikumpulkan oleh orang luar ya, kerana orang luar ni dia selalunya tidak mempunyai direct contact ya, dengan Rasulullah. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka belajar daripada tabi'in yang ada, dan dari situ dituliskan buku-buku ini. Okay. Okey. Jadi apakah humanism ini ataupun kemanusiaan ini ya, dalam Islam? Kalau nak ikutkan, kalau kita ikutkan konsep Greco-Roman ataupun Renaissance yang digunakan oleh Mat Saleh ya, orang putih ataupun orang kafir, maka humanistik atau humanism itu tak sama. Kerana humanism yang diberikan oleh Greco-Roman dan juga Renaissance ini adalah blasphemous ya, kerana mereka decide bahawa bila dikatakan kemanusiaan itu ya, there is a possibility dia akan melawan Tuhan ya, dia melawan Tuhan. Jadi dengan itu maka kita tak boleh terima ya, bila kita katakan adanya konsep meletakkan konsep kemanusiaan itu sesuatu yang perlu kita eject ya, di dalam sistem Islam. Jadi ini satu statement yang memang very strong lah, yang kita kena faham. Tapi walaupun demikian ya, untuk betul-betul ya, kita rasional dalam hal ini, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan Greco-Roman ataupun Renaissance konsep humanism ini. Jadi dia sebenarnya anti climax ya, bagi kita dalam Islam, kerana dia akan seakan-akan menjadikan manusia itu sebagai seakan-akan macam binatang, seperti anjing, dan orang yang immoral selalu dianggap pada situ. Dan inilah selalunya yang diketengahkan, dan inilah satu konsep yang salah yang sebenarnya. Jadi apabila kita lihat keadaan ini ya, maka kita dapati bahawa kita tak boleh terima ya, kemanusiaan ataupun humanism ini tak boleh diterima ya, dalam Islam. Jadi kita kena create lagi satu humanism yang kita terpaksa namakan dia sebagai Islamic humanism, dan untuk membezakan ya, kemanusiaan yang diolah dan digunakan oleh seluruh dunia ya, kecuali dunia Islam, iaitu Greco-Roman dan Renaissance. Ya, mereka menggunakan konsep kemanusiaan yang itu. Jadi kita perlu berhati-hati ya, bila kita menggunakan kemanusiaan, kerana kemanusiaan dalam Islam ianya adalah sesuatu yang baik, dan bukanlah ia sesuatu yang boleh menyebabkan seakan-akan kita menjadi binatang, dan lain-lain perkara yang merosakkan dunia ini. Jadi untuk affirm perkataan ini ialah, actually puncanya ialah kerana dalam Islam kita mempercayai bahawa dalam dunia kita ni kita terdiri daripada jasad dan juga roh ya, ataupun soul. Tetapi bagi Greco-Roman mereka tak anggap itu ya, mereka hanya anggap bahawa kita mempunyai jasad dan semuanya adalah
berdasarkan kepada jasad tersebut. Itu bezanya di antara humanism dalam Islam dan humanism dalam Greco-Roman ini, ataupun yang dipegang oleh seluruh dunia. Ya. Saya sebutkannya, ini saya ingin emphasiskan ini. Ya. So kita kena hati-hati ya, sebagai orang Islam ni, bila kita sebut humanity ya, humanity itu pun istilah yang digunakan, kita kena careful. Ya, adakah humanity ikut Islam ataupun tidak. Jadi, itu seorang ilmuwan yang paling terkenal yang membincangkan perkara ini ialah Ismail Al-Faruqi. Ya, dia seorang pensyarah di Georgia University di US. Dia menuliskan satu buku yang agak menarik lah. Ya, kalau siapa yang ingin melihat perbincangan di antara humanism dalam Islam dan bukan Islam itu, boleh baca buku dia. It's very good dia tulis ya, kerana dia dapati bahawa umat Islam keliru ya dalam hal ini dan tidak faham dalam hal ini. Okey. Bukunya bertajuk Tauhid is Implication for Thoughts and Life. Ya, ini Ismail Al-Faruqi. Dan kalau boleh cari buku ni dan baca. Tapi saya sebagai yang biasa ya, saya suka nak buat ringkasan ya, supaya kita boleh membezakan dalam otak kita. Dan bila kita bincang nanti dari segi kewangan, kita akan nampak ya, apa yang dimaksudkan dan apa yang perlu kita lakukan. Okey. Okey. Greco-Roman ataupun Renaissance humanism ini ya, kalau kita tengok dalam ini gambar manusia, adalah mereka berfikir juga ya bahawa adanya manusia itu yang dikawal oleh akal dan adanya nafsu ya, adanya nafsu. Cuma mereka menganggap bahawa manusia ini yang humanistik ataupun humanity ini mempunyai sifat mazmumah dan mahmudah. Ya, sebenarnya kita ketahui sifat mazmumah ini bagi mereka adalah lebih kuat ya, daripada sifat mahmudah. Itu adalah takrifan kemanusiaan. So bila orang kafir memberitahu mengenai kemanusiaan, kita kena ingat ya, bahawa ini yang dimaksudkan, iaitu ada terdiri dua-duanya, mazmumah dan mahmudah. Dan mazmumah itu adalah yang besar, iaitu apakah dia sifat-sifat ni ya, bagi kita yang mungkin dah lupa ya, pemarah, penakut, tamak, berbohong, cakap berlebihan, dan juga apa kita nampak pula dari mata saya. Dan ini semua sifat-sifat mazmumah. Ya, berbanding dengan mahmudah, dia ikhlas, dia penyayang dan seterusnya. Dia sabar ya, dan dia ingin bekerjasama. Bagi Greco-Roman, mereka kata dia berat kepada mazmumah. Ini adalah takrifan kemanusiaan. Bagi kita orang Islam, jadi takrifan Islamic humanism atau kemanusiaan ialah manusia itu mempunyai sifat-sifat, hanya mempunyai sifat-sifat mahmudah. Ya, kecuali apabila dia tak boleh kawal nafsu dia ataupun diganggu oleh syaitan dan rakan-rakannya dan geng dia lah. Jadi barulah dia tak ada humanism itu ataupun humanistik itu. Jadi kita lihat ya, oleh kerana dia hanya mahmudah saja, perhatikan ya, di sini hanya mahmudah saja, itu ikhlas, penyayang dan lain-lain lagi, sabar dan semuanya ini berbanding dengan humanistik oleh Greco-Roman atau Renaissance. Jadi hati-hati. So apa yang berlaku ialah kita expect ya, bila ada Al-Quran dan Sunnah, sebagai seorang mukmin ya, isu sama ada humanism ni ataupun humanistik ini adalah sesuatu yang diperlukan di dalam sebagai seorang mukmin, yang sebenarnya tak perlu. Yang sebenarnya tak perlu. Jadi berarti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah memang ya, tujuannya ialah untuk menjadikan manusia itu sebaik-baiknya ya. Iaitu dia akan digalakkan untuk mempunyai sifat-sifat mahmudah
Dan lain lagi sifat yang baik yang mungkin kita tak senaraikan dalam mahmudah. Jadi itu dia beza dia. Yang ini yang 3 rajah ni amat penting. Jadi kita kena faham bila seseorang itu seorang mukmin bercakap, maka kita dapati itu adalah yang terbaik. Tak perlu dah humanistic value lagi dah. Kecuali kalaulah perkara tersebut tak di-mention dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita kena tengok possibility of humanistic view ini. Dan tapi balik kepada Faruqi, dia mestilah Islamik dan bukannya oleh Renaissance. Saya ingin jelaskan ini awal-awal kerana saya tengok dekat luar dari segi perbincangan yang ada ramai yang keliru ni perkara ini. Dan apabila kekeliruan ini timbul, maka akan menyebabkan kita tak pasti apa yang kita cakap sebenarnya. Let's be clear, let's be clear dan jelas mengenai perkara ini. Jadi dengan itu mudah untuk kita berbincang, berbincang dengan fokus sikit. Okey. Jadi itu dia sifat-sifat tadi lah yang saya sebutkan. Yang mahmudah, yang tercela, mazmumah, dia taubat, dia takut Allah dan lain lagi. Ada 10 itu. Dalam yang dibenci itu ialah mazmumah pun ada 9 disenaraikan sini. Mungkin ada lagi lain-lain yang saya suka poster ni, that's why saya letak kat sini untuk kita kongsi. Okay. So, what does the humanistic approach focus on sebenarnya? Kali ini kita ambilkan dia dalam Islamik punya, tetapi apa orang kata dalam hal ini supaya kita nampak bahawa apa yang kita lihat ialah bahagian positif dia. Jadi, even orang kafir pun bila dia lihat takrifan Renaissance punya humanistik itu ada campur dengan mazmumah, dia pun sendiri tak suka nak terima. Kecuali orang-orang yang memang mencari jalan merosakkan masyarakat, mereka akan mengambil takrifan tersebut. So mereka ni juga mengambil konsep bahawa macam mana orang Islam, iaitu sesuatu yang yang mahmudah saja, sifat-sifat mahmudah saja. Jadi kalau tengok sini develop a strong and healthy sense of self, explore your feeling, find meaning and focus on your strength. Jadi menunjukkan pada bahagian yang positif terhadap diri. Jadi inilah dianya humanistic theory of motivation. Yang paling terkenal sekali dalam hal ini ialah Maslow. Maslow, seorang American psychologist. Dia kata manusia ni pada dasarnya dia akan melakukan sesuatu disebabkan oleh beberapa perkara. Pertama, psychological need dia, iaitu kerana dia perlu air, water, food dan lain-lain, maka dia akan lakukan sesuatu. Kalau dia tengok bahawa keselamatan dia dah terganggu pun, dia akan lakukan sesuatu. Kalaulah dia punya orang yang dicintai ataupun apa yang dia ada itu kehilangan, maka dia juga akan lakukan sesuatu. Dan kalaulah kita sifat dia punya, kita self-respect dia kita ganggu, recognition, strength and freedom ni kita ganggu, maka juga akan efek. Dan akhirnya self-actualization, itu the desire to become the most that one can be. Dia rasa dia boleh capai itu. Dan ianya bermula daripada bawah. Daripada bawah, ikut Maslow. Dia mula dari psychological needs, and then dia tengok safety dia tengok love, dan dia tengok esteem, dan self-actualization. Jadi ini Maslow. Jadi orang Amerika ni dia memang orang kata berusaha untuk memahami kemanusiaan ini, kemanusiaan ini dan humanistic values ini. Dan dia sebutkan mengenai the 10 commandments yang ini diterima oleh semua humanis yang menerima hanya positive side saja dalam human. Jadi kita tengok kat sini ada disenaraikan critical thinking, ethical development, and social service, service and participation, altruism, humility, environmentalism, global awareness, responsibility dan empathy. Jadi semua ini adalah sifat-sifat mahmudah yang memang kita dalam Islam pun
mengambilnya sebagai perkara yang perlu kita ada supaya kita boleh hidup di dunia ini. Dan untuk juga kita berinteract dengan orang-orang yang bukan Islam. Okay. Tapi kita ada juga apa yang kita namakan maqasid syariah. Maqasid syariah. Di dalam hal ini, kita maqasid syariah ini dibahagikan kepada daruriyah ataupun necessities, hajiyat iaitu complements, dan taksiniyah iaitu embellishment. Dan daruriyah itu dibagikan kepada 5, iaitu adin, iaitu agama, nafsu, akal, dan juga harta, dan harta, keturunan dan harta. Okey. Jadi ini adalah bagi orang Islam dicadangkan oleh Imam Ghazali adalah tonggak kepada kesejahteraan hidup manusia. Pentingnya dia apa saja yang dilakukan perlu mengambil kira kepada masalah-masalah ini dalam kita buat decision mengikut pandangan ulama lah. Jadi kesejahteraan hanya akan bergantung dengan yang kita ketahui kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Jadi kalaulah katakan kita buat ini untuk kewangan, katakan ini adalah falah, iaitu spiritual well-being, material well-being, social well-being, ecological well-being, dan kita lihat dia berdasarkan kepada maqasid syariah, terbagi kepada faith, life, intellect, lineage, iaitu kekeluargaan, dan wealth. Dan kalau kita boleh bahagikan ini kepada lebih kecil lagi, iaitu faith, fulfill obligation di tahap Allah, justice and equality dan satu sama lain, mutual care, passion, prudence, spiritual, moral uplift, thriftiness, tolerance. Begitu juga kita buat untuk kesemua maqasid syariah ini. Dan ada satu kumpulan mengkaji, dia gunakan ini untuk menentukan adakah sistem kewangan yang ada ini satisfy performance yang ditetapkan oleh maqasid syariah ni. Sama ada performance dia adalah mengikut maqasid syariah. Ini yang kita sedih. Ini adalah sistem kewangan Islam yang ada sekarang. Apa yang didapati mereka ialah markahnya lebih kurang 2.91, 3.115, yang paling tinggi pun 3.26. Pas 10. Jadi nampaknya problem lah. Kerana semuanya tak mengikut maqasid syariah. Sistem yang ada sekarang ni. Jadi dengan itu, kalaulah betul apa yang mereka buat, dan saya cadangkan pengkaji-pengkaji bahagian kewangan untuk buat kajian secara lebih terperinci dan jangan emosional. Jadi kita boleh dapati sama ada sistem kewangan Islam yang ada sekarang ni, yang kita namakannya sebagai sistem kewangan Islam itu, adakah bertepatan dengan maqasid syariah ni. Okey. Okey. Sekarang baru kita masuk dalam dia punya detail. Dalam sistem kewangan ni ada 3 perkara yang kita kena faham. 3 perkara. Pertama ialah duit ataupun wang. Money is anything of value that serve as general medium of exchange. Jadi dalam pertukaran ataupun perniagaan, apa yang penting ialah penggunaan wang. Jadi wang itu yang jadi perantara. Dan selalunya ada unit dia tertentu. RM1, RM10, RM20. Jadi ini digunakan untuk membeli, kuasa membeli. Dan yang kedua ialah apakah dia kredit dan loan, peminjaman. An arrangement ia sebenarnya ialah an arrangement. Dia satu perniagaan di antara the lender yang memberi wang dan yang meminjam kepada yang peminjam. Jadi the borrower yang meminjam itu akan membayarnya dengan pada waktu yang lain.
Kalau dalam sistem bukan Islam, dia mesti ada interest, kerana dia membayar pada waktu yang lain, pada waktu yang lain. Jadi dalam sistem bukan Islam, berarti you kena bayar interest. Okay? Dan apakah dia finance? Apakah dia finance? Supaya kita lebih jelas juga, ianya satu branch dalam ekonomi yang concern with resource allocation, iaitu bagaimana kita menggunakan sumber yang ada dalam ekonomi. Sama ada dalam resource management, acquisition atau investment. Maknanya kita cuba dapatkan lebih banyak finance daripada ekonomi tersebut, ataupun kita labur dalam ekonomi tersebut. Jadi simply finance deal with matter related to money and the market. Bila kita kaitkan duit, iaitu money, dan pasaran, maka itu dinamakan finance. Itu dinamakan finance. Jadi saya harap kita jelas, kerana saya ingat saya dah buat PowerPoint ni, YouTube ni, I think ada 3-4 presentation. Tapi saya masih dapat komen bertanya mengenai bagaimana perhubungan di antara duit, macam mana perhubungan di antara kredit, macam mana perhubungan mengenai finance. Jadi tiga-tiga ni selalu orang klik. Okey, dalam Islam Allah telah tetapkan bahawa riba itu adalah haram. Dan Allah melakukannya dalam 3 ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Ar-Rum, di mana Allah memberitahu bahawa dari segi moralnya riba itu tak sesuai. Yang keduanya dalam surah An-Nisa ayat 61, di mana Allah mengatakan riba itu adalah haram, dan ianya berpunca daripada oleh orang Yahudi, Jews. Dan pengharamannya dari segi undang-undang ialah dalam surah Ali Imran 130 hingga 132. Dan diberitahu bahawa al-bay' ataupun perniagaan ini adalah alternatif. Bukanlah Allah mengharamkan riba dan dia terberhenti kat situ. Tidak. Allah memberitahu bahawa pengganti bagi riba ialah perniagaan. Jadi lepas ni kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan riba, apa yang dimaksudkan dengan perniagaan. Adakah mereka sama? Ini diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 hingga ayat 281. Dan interestingly enough, ayat surah Ar-Rum, An-Nisa, Ali Imran, Al-Baqarah, ini dia ayat-ayatnya. Jadi kalau kita nak baca, boleh bacalah. Panjanglah. Dan yang interestingnya ialah ayat ni semua turun selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi ini special. Jadi ayat-ayat ni diturunkan selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. So kalau dalam kes kita sekarang ni, kita boleh kata sejak Perdana Menteri baru kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka dia bolehlah berpegang kepada perkara ni dah. Dia boleh dah start dengan moral denunciation dia. Mungkin tahun pertama, tahun kedua dia beritahu ini adalah tak bagus. Tahun ketiga tu dia dah boleh cakap dah prohibition. Dan tahun keempat dan kelima dia cakap perniagaan lah caranya untuk selesai. Jadi riba ni telah diharam kepada kaum Yahudi lagi dah. Tetapi mereka lupa. Jadi Allah mengingatkan bahawa jangan jadi macam Yahudi. Dan bukan saja itu, bagi yang meninggalkan riba, dia pula menipu hela dalam perniagaan. Jadi basically sama sajalah apa yang mereka lakukan. Okey, Islam walaupun menggalakkan perniagaan, ada beberapa perkara yang dilarang dalam Islam. Pertama ialah riba, ataupun dalam bahasa Inggeris interest atau usury. Riba nanti saya akan terangkan kemudian. Kemudian yang kedua ialah gharar, iaitu excessive uncertainty. Maknanya kita tak pasti sama ada benda ni
okey ke tak okey ke ataupun dan seterusnya. Dan kalaulah yang involve dengan gaming iaitu gambling, maka itu pun juga tak dibenarkan dalam Islam. Kalaulah kita menyorok barang dengan tujuan mengharap harga akan naik, itu juga tak dibenarkan dalam Islam. Kalaulah kita melakukan trading sebagai contoh babi dan lain-lain, barang itu sendiri haram, maka itu pun tidak dibenarkan dalam Islam. Kalaulah kita sorok sebagai contoh kereta kita dah pernah kena banjir, kita jual, kata orang tanya, kena banjir kereta ni? Tak ada. Itu pun haram. Maknanya jual beli itu tidak dibenarkan. Jadi kita dapati bahawa jual beli itu sendiri ada peraturan dia, bukannya semudah kita setuju, kamu setuju, saya setuju, itu tak cukup Ada dia punya peraturan yang perlu kita ikuti bila kita nak tukar daripada riba kepada perniagaan. Okey. Secara ringkasnya kita boleh tengok kalau kita bandingkan Islamic finance dan conventional finance, kita dapati Islamic finance dan conventional finance dari segi risknya hampir sama. Sama ada untuk fire ke, tornado ke, ataupun ada rompakan ke ada sebuah rumah. Jadi kalau Islamic finance, risk dia tu berkongsi, mereka berkongsi. Dan tidak ada riba dan tak ada late payment, katakan terbayar lambat ke, tak ada. Tetapi conventional finance, risk dia hanya dipegang oleh owner sahaja. The bank tak pegang, ataupun provider of finance tak pegang. Dan riba itu memang penting bagi pemberi motor finance. Begitu juga late payment. Jadi itu dia bezanya kalau kita nak lihat di antara Islamic finance dengan conventional finance. Okey, di Malaysia ni ada beberapa structure financial institution dan financial market. Financial institution kita sebagai contoh banking system. Bank negara Malaysia adalah juga financial system. Banking institutions macam commercial bank, Islamic bank, finance commerce, merchant bank, discount house, dan office of foreign banks, the offshore bank kat Labuan. Dan non-bank financial intermediary ada juga. Kita ada provident and pension fund, insurance company seperti Takaful, saving institution, unit trust, Pilgrim Fund Board. Memang kita dari segi kewangan memang very strong. Kita juga ada financial market, money and foreign exchange market, capital market, derivative market, and offshore market. Jadi semua ni sedang dipraktis di Malaysia. So dalam semua-semua ni ada Islamic. Itu dia persoalannya. Dan siapa yang boleh tukar? Number one ialah Perdana Menteri kita, Aman Muhammad Perdana Menteri yang boleh tukar. Dan Menteri Kewangan. Dan juga ahli-ahli parlimen boleh menukarkan ini supaya menjadi an Islamic financial system. Jadi prinsip Islamic banking ni kita pergi satu-satu. Banking, maka provisionnya adalah riba. Dan mesti ada equity participation di antara client dengan bank. Dan provision of qarar, iaitu tak boleh ada sesuatu benda yang tersorok di antara satu sama lain. Dan mestilah contractual relationship di antara client dengan bank. Dan inilah dia differences between banking dan conventional banking system. Tetapi yang lain tu sama, business framework dia sama, provision of riba in finance dengan syariah supervisory board dan zakat register dan restriction. Jadi itu dia beza dia. Okey. Dekat Malaysia ni kita dah mula berubah sejak daripada tahun 1970 dan hinggalah tahun 20,000. Kita ada bank, retail bank, commercial bank, finance syndication dan Islamic insurance. Pada tahun ini Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Kewangan dan dia telah introduce dua-dua ni.
ya. Equity fund, leasing Islamic securitization. Dan lepas itu ya, sistem kewangan Islam kita just hang. Hang. Dan ada setengah berpandangan telah berbalik ya, kepada sistem lama. Dari segi implementasi dia. Ya, bukan dari segi secara total. Tapi yang itu boleh kita bincangkan ya, nanti. So dalam financial system ya, kita ada sama ada direct finance ataupun indirect finance ya. Jadi kita ada lender, kita ada borrower. Jadi fund itu akan flow lah. Dan selalunya flowing of the fund itu adalah money. Money akan flow iaitu dari antara lender dengan borrower. Jadi ini ada organization management. Itu dah dia financial system. The financial system is concerned about money, credit and finance. So, itu adalah 3 parameter penting ya, dalam financial system. Dan apakah dia financial sector? Ya, dari sektor dia banyak. Real estate firm, money market, bank, insurance companies, consumer finance, retail business. And daripada situ ya, kita pecahkan pula. Dari segi provide apa, ni manager, allocate, transfer, issue loan, influence and support the economy, generate revenue, reflect the state of the economic growth. Jadi itu semua adalah financial sector. Jadi boleh kita bahagikan secara ringkasnya financial institution, financial market, financial instrument, financial services, and yang ikat semuanya ini ialah currency ataupun money. Ya. Jadi kalau kita tengok ya, perkara ini pun sama ya, berlaku sama ada dalam local dan bila kita pergi kepada global pula kita lihat perkara yang sama. Cuma sekarang ni kita extended kepada banyak negara. Okay. Dan apa yang kita gunakan, the financial instrument yang kita gunakan semuanya sama basically untuk bank, untuk loan, untuk sukuk yang saya akan terangkan nanti. Semuanya konsepnya adalah sama. Iaitu sama ada kita al-wadi'ah ataupun baja saman, ajil, BBA atau al-ijarah ataupun al-ijarah mumtahinam bitamlik ataupun bisalam ataupun bil-istisna ataupun dia syaf ataupun dia ada kadar hasan ataupun banyak lagi lah wakalah, hiwalah, jualah, kafalah dan ran ya. Jadi ini semua memang dah kita faham dan kita dapati kesemuanya ini adalah bersesuaian dengan Islam. Dan apakah dia sukuk? Sukuk ialah bond ya, sebenarnya kita ciptakan nama lain ya untuk Islam. Jadi Islamic bond ya selalunya adalah sukuk, dia dipanggil sukuk. Dan lagi satu ialah takaful, iaitu nama lain untuk insurans. Kalau takaful maknanya dia adalah insurans Islam. Jadi teknik dia pun sama, dia menggunakan mudarabah ataupun wakalah sebagai kaedah pembayaran bagi takaful tersebut. Okey. Dan wang ni pula ialah memang kita hendak ianya safe, accountability, efficient, inclusion dan lain-lain lagi. Dan kita dapati memanglah duit itu sekarang ni boleh dipercayai. Dan ada sekarang usaha untuk buat dalam bentuk kripto, iaitu kita tak bincang lah dekat sini. Dan ada lagi cadangan lain-lain lagi ya dari segi wang. Dan perbincangan mengenai financial technology ni kita sebut sebagai fintech. So fintech ni ada banyak lah. Sebagai contoh sekarang ni kalau kita nak beli barang, tak payah keluar duit dah. Kita tunjuk je kad dan ada setengah tempat tu kita wave je. Kita wave je. Ini adalah berdasarkan kepada fintech. Ya. So fintech ini juga provide rating, jadi kita boleh tengok ya rating ya, bagaimana sistem itu dikawal, macam mana loan portfolio quality dia, financial profile dia, governance dan kita boleh dapat rating. Jadi itulah biasanya ya, kita collect data dan kita interview, kita buat draft report dan seterusnya kita buat rating committee. Okey. Seterusnya ialah komoditi ya. Baru ni ada ya di dalam WhatsApp. Somebody tanya, macam mana harga kelapa sawit ni? Saya pun terkejut, ingatkan semua orang tahu. Rupanya ada juga ya. Curious untuk tahu. Macam mana komoditi trading? Ya? Komoditi trading ini dia adalah di peringkat dunia. Ya.
Dan biasanya kita boleh bagi kepada dua, the spot price and the future price. Jadi itu adalah harga ya bagi sebarang komoditi. Komoditi ni sebagai contoh gold, minyak, kelapa sawit dan lain-lain lagi lah. Dan ini adalah typical ya, ini generic ya yang dipakai oleh semua orang. So the spot price ataupun apa yang kadang-kadang diistilahnya ialah the cash price ataupun market price ya, yang ini ditentukan oleh supply and demand. Iaitu kalau orang rendah, ramai yang tak, harga dia akan naik. Kalau lah ramai yang tak nak, harga dia akan turun lah. Itu dia supply and demand. Tapi yang masalah kita ialah future price. Future price ini ya, selalunya dia masuk dengan juga bukan hanya supply and demand ya, pada tarikh tersebut ya, tarikh ke depan ya. Bagi contoh sekarang ni 2023, jadi kita agak berapakah kos pada 2025. Jadi kita akan beli mengikut harga tersebut. Okey. Dan kos itu akan termasuk juga kos storage dan lain lagi. Cuma yang sedihnya ada juga cost interest. Jadi maknanya future price ni mungkin tak boleh lah dalam Islam. Jadi timing itu penting, delivery date itu pun penting. Jadi commodity price akan dikalkulate berdasarkan kepada storage cost dan kemudian multiply dengan interest. Yang ini ya, the famous Euler number. Yang ini kami bagi fizik memang selalu gunalah number ni. Okay, jadi dengan itu kita boleh dapat spot price of gold katakan 1,200 per ounce. Jadi kalau kita 6 bulan lepas itu kita akan dapat harga dia adalah lebih tinggi lagi, iaitu 1,206.51. Okay, adakah kemungkinan dia akan lebih rendah? Ada ya, bila kita expect masa itu tak demand. Apa case dia? Case dia simple je ya. Kalau di contoh di Amerika, minyak akan naik ya dalam bulan Oktober, September. Tetapi ya by the time bulan Mac minyak akan jatuh balik. Pasal apa? Demand untuk memanaskan badan dia lebih tinggi lagi. Jadi bila demand dia tinggi, dia harga akan naik. Okey. So minyak memang satu contoh yang memang jelas lah. Kalau kita tengok dari segi perubahan kos berdasarkan kepada supply dan demand. So itu commodity trading. Boleh kita tengok spot price ataupun future price. So selalunya lah kalaulah dia lebih tinggi daripada spot price tu dia makan contango. Kalau tidak dia namakan backward datation ya. Gantulah itu istilah yang digunakan dalam commodity trading. So now kita tengok as a whole role of commercial bank in economic development. Ini semua ni lah role dia. Saving, construction house, modern technology, increase employment, industry development, capital development, agricultural development dan semuanya. Tapi yang penting kat sini ialah untuk kefahaman kita ialah transfer menggunakan wang. Yang ini saya tak semua orang kita faham. Ya, mengapa saya highlight wang ni? Ya? Kerana wang ni status dia dah berubah. Ya? Status wang ni berbanding dengan dulu dan sekarang telah berubah. Yang ini yang saya nak highlight mengenai perkaranya supaya ulama pada masa ini dan pakar-pakar di dalam bidang kewangan sama ada mereka sedar ke tidak sedar bahawa status wang telah berubah. Jadi macam mana wang ni? Wang ni ialah komoditi yang diterima oleh semua orang sebenarnya. Dan ini dalam bentuk coin atau bank notes. Jadi kita gunakan dia. Jadi mata wang menurut pandangan sejarah Islam memang dia adalah sesuatu yang innate. Maknanya tak berubah. Jadi menurut pandangan ni semua orang, Ibn Qayyim, Ibn Khaldun pun semua kata gitu. Jadi itu dah tapi kita dapati perubahan ni bermula daripada barter trade, physical object, paper money pada zaman Rasulullah dia dekat sini. Physical object, gold, credit card, electronic money dan sekarang ni cryptocurrencies. Ini evolution ni sekarang ni.
So, apa yang kita dapati ya? Masa barter trade itu tak ada masalah ya, kita tukar setuju sama setujulah. Walaupun kadang gandum kita tukar dengan emas ya. It's still okay. Ya, tetapi itu barter trade. Kemudian kita tukar berdasarkan kepada physical object ya. Pada masa dulu kita guna kerang ya sebagai contoh. Dan kemudian kebanyakan orang menggunakan gold ya. Gold itu kalau zaman Rasulullah dia guna dinar dan itu. So cuma kita dapati gold ni oleh kerana dia tak corrode easily. Jadi banyak orang guna. Tapi itulah gold ni ya, kena extract lah daripada tanah. Jadi boleh juga buat jewellery lah. Jadi dia compete lah. So di dunia ni, the international monitoring system telah berubah pada 4 stages. Yang ini saya harap ya, ahli kewangan Islam yang masih tak faham yang ini kena cuba baca balik kitab baru, jangan baca kitab lama. Jadi mengikut je pada tahun 1880 hingga 1914 semua wang di dunia ni is the gold standard. Maknanya you tak ada gold, you tak boleh keluar wang. Itu dimaksudkan dengan the gold standard. Tetapi pada tahun 1925 hingga 1933 masih gold digunakan sebagai asas. Ya, maknanya perlu ada gold baru boleh buat pertukaran. Tetapi pada tahun 1944 dengan 1971 gold telah ditinggalkan. Gold telah tak digunakan sebagai rujukan bagi nilai wang. Tetapi ya, mereka telah berubah apa yang kita panggil sebagai the Bretton Woods system. Bermula daripada 1944. Tahun tu bunyi macam familiar. Ialah Amerika menang dalam peperangan pertama. Dan peperangan dunia kedua. Mereka menang, maka mereka kata duit saya sahaja yang boleh diterima. Gold ni apa semua tak perlu dah. Pasal saya yang terkuat sekali. Jadi dengan itu terciptalah the Bretton Woods system di mana $1 tidak bergantung dengan emas. Jadi semua orang follow yang tu. Semua orang dalam dunia follow yang tu. Jadi bagi ulama kita berbincang mengenai wang di mana mereka mengatakan wang bukan riba dalam tahun ini. Bila gold menjadi the standard. So, malangnya ya, pengkaji kewangan Islam dunia tak realize benda ni. Perubahan the gold exchange standard, the Bretton Woods system dan yang paling bahaya sekali ialah the Jamaica system 1976 hingga present. Apa yang dipanggil sebagai the floating exchange rate system. Jadi yang ini dah 100% riba. Kat sini mungkinlah kita kata bukan riba lagi. Tapi still riba. Ini sudah riba. Tetapi dekat sini, kalau kat sini still okey lagi. Tetapi ulama kita kebanyakan dah meninggal dunia dah by tahun 1925. Ulama kita yang saya maksudkan ini ialah Imam Hanafi yang banyak menulis mengenai kewangan, Imam Syafi'i, dan semua dah meninggal. Tapi malang ya, ulama-ulama zaman moden kita ni masih berpegang kepada ulama zaman yang 1925. Apa impaknya? Nanti kita cerita. So, how does the monetary work? Simple aja. Bank akan increase the supply, itu dia makan diskaun, government pun boleh bagi duit. Tapi sekali duit dia ikut dia lah. Dia nak keluar apa duit pun kau suka dia. Tak ada siapa boleh stop dia. Kemudian, jadi dengan itu, kita dapati duit ni sebenarnya boleh dibagi kepada 4.
Commercial money iaitu yang digunakan oleh commercial bank. Kalau dulu-dulu adalah cek. Sekarang tak pakai cek dah. Fiduciary money adalah cek sebenarnya. Yang ini berasal dari teras, kertas. Ada tulis tu duit dia. Commercial bank ini adalah book money. Commercial bank money adalah book money. Maknanya hutang. Hutang yang dia buat tu, itu pun adalah consider duit. Jadi itu adalah commercial money. Fiduciary money pula ialah apa yang cek yang dikeluarkan oleh bank. Dia tulis atas kertas saja, RM1,000, maka dia laku. Itu fiduciary money. Lagi satu yang kita takut sangat-sangat ni ialah fiat money. Iaitu government keluarkan duit ikut suka dia je. Tak kira lah. Saya nak keluar RM1,000 dia keluar. RM1,000,000 dia keluar RM1,000,000. RM1,000,000,000 dia keluar RM1,000,000,000. Kertas. Kertas. Tanpa value apa-apa. Itu dinamakan fiat money. Dan pada zaman Rasulullah, duit mereka semua bergantung kepada emas dan perak. Itu dinamakan commodity money. Commodity money. Money whose value comes from a commodity of which it is made known as commodity money. Jadi kita differentiate. Tak boleh je ambil-ambil je gitu. Kena baca kitab balik. Okay. Jadi mata wang dalam Al-Quran, kalau kita tengok penggunaannya ialah dinar dan dirham. Dan cara juga digunakan dalam Al-Quran, cuma dia adalah ikut je lah apa yang sesuai nak gunakan. Bila you percaya satu dinar, dia tidak kembali. Kecuali jika kau ni menceritakan mengenai orang yang berdosa. Ya. Jadi ini adalah apa yang disebut dalam Quran. Tapi yang kat sini jelas bahawa dinar dengan dirham itu adalah merujuk kepada emas dan perak. Jadi dengan itu ianya adalah commodity money. Jadi apabila commodity money, maka tak heranlah mata wang itu. Kata kita lihat. Kita pada zaman Omar baru ditukar duit. Jadi persamaan dengan 10 dirham bersamaan dengan 7 dinar. Jadi ini apa cost gold dengan cost perak. So ini gambar dia. Kita tengok satu dinar dan ini adalah dalam bentuk dirham. Dalam gold dengan perak. Jadi kalau kita lihat dia gold ni mula-mula memanglah semua orang guna. Jadi apa yang berlaku ialah bila ramai orang guna goldsmith ni dia kata banyak sangat gold, bukan dia kata why not saya bayar dengan banknote. Jadi itu permulaan yang menggunakan kertas untuk mengganti nilai gold. Tetapi dalam tahun 1944 lepas war tu Bretton Woods system pula kata tak bayar saya pun boleh gold itu ya. Dan siapakah yang mengawal money ialah parlimen lah. Kalau di Amerika ianya adalah Kongres lah. Who determine the value of money. Jadi sekarang ni secara tak langsung oleh kerana dia tak bergantung kepada komoditi, dia hanya bergantung kepada value yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi siapa dia sebenarnya menentukan value ni? Ini yang menyebabkan kita kena relook back again. Adakah money ini riba ke tak? Ia bergantung kepada interest rate, inflation, capital flow dan juga money supply. Itu yang dinamakan exchange. Itu dia dinamakan exchange, tukaran. Jadi kalau macam tu kita tengok ni, 3 ways to measure the value of a dollar. Exchange rate, the demand for treasury notes, the foreign exchange reserve. Jadi kita dah berarti bahawa jelas bahawa sekarang ini dia akan create inflation dan deflation. Bahawa duit itu bukannya duit sama macam zaman Rasulullah. Jadi what is the time value? Kita dapati bahawa ada formula pula nak calculate. Duit tu boleh berubah kan masa. Ni dia formula dia kalau siapa yang masih tak tahu lagi the value of money. We call it time. So, kita kena jelas dalam hal ini. So, dah bagi kita, orang Islam, pergi ke airport ke, pergi ke shopping mall, takkanlah kita tak nampak ni. $1 equal to 4 duit ringgit Malaysia. I think bila kita tengok board ini pun kita dah tahu dah, ini bukannya duit yang di zaman Rasulullah. Kerana kalau kita masih ingat di zaman Rasulullah menggunakan duit yang dikeluarkan oleh Roman.
Maknanya duit Roman adalah sama. Kalaulah duit Roman itu 1 dinar, dia pun 1 dinar juga. Macam mana boleh sekarang ni ulama kita especially kena tengok ini. Pasal apa boleh 1 US dollar sama dengan 4 ringgit Malaysia? Yang ini jelas dah menunjukkan bahawa duit itu boleh di-trade, boleh didiagakan. Ataupun dengan perkataan lain, tak ada sama. Tak ada sama. Jadi ini exchange rate ni jelas menunjukkan bahawa perkara ini berlaku dan the floating exchange rate tu lagi teruk lagi diceritakan bagaimana duit tu. Saya tak nak go into detail kerana masa dah pukul 10 lah. So apa yang kita dapati kalau saya summarizekan, memang duit ini adalah tergantung. Jadi kalaulah ingat takrifan ribawi, iaitu yang riba ialah emas taklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Saya tambah, minta maaf lah. Duit dengan duit. Jadi berarti, kalaulah saya pergi ke Amerika, saya bawa duit Malaysia RM1, maka orang Amerika kena terima duit RM1 sama dengan duit 1 US. Oh, tak sama. Satu adalah ringgit dan satu lagi adalah US dollar. Kalaulah saya cakap tepung flour, you cakap tepung, is still flour, is still tepung juga. So you cakap kurma, saya cakap kurma salah. So you cakap garam, saya cakap bahasa Inggeris salt. Adakah sama? Sama. Cuma bahasa itu berbeza. Sepatutnya kita go back to the Quran. Quran kata kita hantu kenal satu sama lain. Tapi careful dengan riba. Ini dia riba dia. Okay? Jadi apa ribawi. So kita ada adab dia ni semua kita dah tahu dah. Kita kena niat, kita cakap jujur, hindar riba, jaga syiar Islam, dan mesti barang dijual beli. So riba kita ketahui adalah dalam transaksi dan riba dalam hutang. So sekarang ni kita dapati paper money, credit card, electronic money, semua ni adalah riba. Walaupun ulama dulu kata wang kertas tidak masuk barang-barang ribawi, tapi kita kena ingat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali masa ketika itu it is based on mengapa wang kertas riba? Macam saya katakan tadi lah. Sekarang ni wang itu adalah bentuk wang fiat, tak ada nilai. Exchange rate yang interest yang dimasukkan dalamnya, time value dia interest dia. Jadi ini semua menunjukkan bahawa dia tidak apply dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan wang bukannya riba. So kalau kita tengok generic financial transaction, ini adalah generic. Kita ada bank, kita business, insurance, kita ada bond. Jadi kita profit kita ialah riba, gharar, maisir, ikhtikar, haram, barang haram dan gish. Semua ni information and conceal. Kita dapati kita buat Islamic financial transaction. Adakah ini cukup? Di mana perginya nilai kemanusiaan di sini? Adakah nilai kemanusiaan? Mana pergi nilai kemanusiaan ini? Katakanlah kita ambil 10 commandment tu. Ataukah just money crunching aja. Kita tukar daripada Islamic banking, kita tukar daripada riba based banking kepada Islamic banking. Itu saja atas nama. Inilah persoalan-persoalan yang kita kena jawab. Tapi kita kena ingat, riba ni Allah kata haram. Dan jual beli Tuhan kata halal. Jadi adakah kita nak katakan jual beli dengan riba ni sama? Jangan. Allah kata orang ni akan bangun di akhirat betul sebagai seorang gila. Seorang gila. So saya ingat saya berhenti setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Prof. Saya nak tanya satu soalan Prof. Okey. Satu saja. Kalau kita cetak wang, apa akan jadi? kita
banyak negara yang mencetak wang seperti Zimbabwe dan inflasi tu tinggi. Mengapa ini berlaku? Yang sebenarnya untuk cetak wang ni siapa pun boleh cetak. Yang jadi isu kalau nak soal ialah siapa yang percaya kat kita. Tapi dalam konteks kalau kita cetak wang banyak-banyak, inflasi negara akan bertambah tinggi. Maknanya barang makin mahal, pendapatan makin tinggi, isi rumah makin naik. Jadi apa yang sebab ni kewangan kan. Jadi apa pandangan Prof? Kalau siapa-siapa pun boleh cetak wang. Tapi Malaysia dia tak mencetak wang di negara Malaysia lah, dia luar lah. Jadi kalau Malaysia cetak wang, adakah inflasi tu akan naik atau macam mana? Dia bergantung kepada, bukan masalahnya sekarang ni, bila tadi soalan itu, oleh kerana bagi saya, wang adalah riba. Bila wang itu riba, kalau kita nak bincang lebih lanjut pun tak guna dah. Because, bila dia riba, dia punya impak dia lain daripada kalaulah dia bukan riba. Yang masalah saya sekarang ni ialah ulama'-ulama' pada zaman dulu mengatakan wang bukan riba. Jadi konsep emas tu masih maksud saya konsep sekarang ni adalah kita perlu menyimpan emas. Betul, Prof? Dah, kita kena tukar duit kita supaya merujuk kepada emas. Maksudnya wang kertas ni nilainya taklah sebesar wang emas ya. Betul, Prof? Itu saya salah. Tak. Itu pun tak betul. Tak betul. Dia mesti, katakanlah kita keluarkan RM1, maka sepadan dengan RM1 punya harga emas mesti ada disimpan di bank negara. Itulah sebab sekarang ni saya lihat ramai betul berminat menyimpan emas. Dan ramai betul yang menyatakan mata wang makin lama makin jatuh dan makin merosot. Jadi cara paling mudah adalah dengan menyimpan emas. Tadi saya perasan Prof ada cakap tentang bank, riba dan sebagainya. Bila kita pergi ke bank, saya ingatlah bila saya nak beli rumah dulu, katanya zero interest. Tapi yelah kita nak ambil kewangan Islamik katanya. Tapi bila kita contoh kita lambat je sikit bayar, tapi dia naik. Jadi saya memahami di sini maksudnya konsep bank tu hanya Islamic banking tu hanya sekadar nama je. Tapi dia masih mengamalkan riba tu kalau kita tak ambil yang Islamic banking, betul Prof? Dia macam ni. Yang bank Islam itu yang mula-mula diperkenalkan oleh Ahmad Muhammad Perdana Menteri, dah betul lah. Tetapi kita dapati later, bila kita amalkan dia, kita dapati dia tak semudah itu. Maknanya kita boleh tukar daripada riba kepada sistem bisnes, sistem bisnes. Maknanya yang approach dia menggunakan kaedah bisnes. Yang itu yang macam contoh tadi, bank tadi untuk pinjam rumah. Dia bukan nama dia loan ni sebenarnya. Bank itu akan beli rumah tu, bank tu akan beli rumah tersebut, dijual kepada puan balik pada harga lain. Jadi bila puan bayar harga itulah. Kalau lambat bayar, sepatutnya tak ada denda. Kalau ada denda, itu riba. Prof, kita akan jumpa pada Ahad depan, hari yang sama, pada jam yang sama. Holding room akan buka pada pukul 8.45 malam, InsyaAllah, bagi sesiapa yang ingin menyertai di Zoom. Jadi Prof, sikit apa tajuk tahun depan, minggu depan Prof? Minggu depan saya ingat nak cakap mengenai sains bajet. Sains bajet Alhamdulillah. Antara harapan dan keperluan. Saya nak komen mengenai bagaimana menyediakan bajet mengikut cara Islam.
nantikan pada minggu depan. Tajuk yang menarik bajet ni. Dia bukan merangkumi negara tapi isi rumah pun perlu Semua. Dia merangkumi semua. Prof Kamarul Azizi merupakan pakar dalam kluster sains. Jadi kita akan bertemu pada minggu hadapan. Terima kasih Prof atas kesudian membentang dalam Usrah Nadwah Ilmuwan pada siri yang ke-107. Ni nak dekat dah 110 ni, kira boleh celebrate dah ni. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.